tak perlu check in MySejahtera lagi apabila masuk premis, dan juga pelitup muka kalau berada di luar bangunan juga kawasan terbuka tidak perlu lagi dipakai. Anda boleh ikuti perincian penuh sidang media oleh YB Khairi Jamaluddin sebentar tadi di astroawani.com sekarang. Boleh sharekan maklumat-maklumat yang tepat ini kepada WhatsApp group ataupun Telegram group anda, khususnya nak pulang berhari raya dan juga bercuti ini. Untuk bercerita dan juga mengulas mengenai perkara ini, saya bersama dengan Profesor Madara Teknologis Dr. Samsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan juga pekerjaan dari Universiti Malaysia Sabah. Reaksi pertama doktor mengenai pengumuman oleh Khairi Jamaluddin sebentar tadi. Dan saya ingin mendapatkan reaksi doktor juga apabila Dr. Farhan sebelum ini mengatakan bahawa betul, kita perlu ataupun digalakkan pakai pelitup muka, tapi perlu pakai pelitup muka yang sebenar ataupun yang sebetulnya untuk faktor keselamatan dan juga kesihatan kita. Mungkin doktor boleh ulas sekali kedua-dua perkara itu. Baik, terima kasih Zul. Secara generalnya, secara umumnya apabila saya mendengar tadi talimat ataupun sidang media YB Khairi Jamaluddin selaku Menteri Kesihatan, saya lihat kelonggaran SOP yang diberikan itu adalah satu yang bersifat cermat dan selamat, tapi penuh dengan ketelitian dan berhati-hati dalam melangkah masuk ke fasa peralihan endemik. Saya secara jujurnya saya lihat ianya jelas dan baik sebenarnya dalam kita tidak tergopoh gapah melonggarkan segala SOP yang sedia ada. Termasuklah seperti mana yang diberitahu tadi, iaitu dengan kelonggaran pemakaian mask secara total, tetapi kita tidak beri secara total, hanya bagi kawasan luar. Itu pun bergantung kepada situasi dan analisis kendiri oleh setiap individu apabila berada di dalam sesuatu kawasan atau berada di sesuatu tempat Imbasan QR code juga memang tidak perlu, tetapi dengan mengaktifkan SJ tracking perlu digunakan atau diaktifkan bagi memastikan pengesanan maklumat pergerakan kita dan sebagainya. Jadi macam saya katakan tadi, secara umumnya saya lihat ianya sesuatu yang bersifat teliti dan penuh dengan berhati-hati. Fitri. Jenis pemakaian mask pula, walaupun selepas 2 tahun, kita tahu pelbagai jenis pelitup muka dipakai di pasaran. Dr. Farhan ada hujahnya mengatakan bahawa ada setengah mask yang digunakan pakai pada hari ini tidak juga selamat ataupun tidak dapat mengekang daripada penularan COVID-19. Beliau mencadangkan N95 dan juga KN94, saya tadi dikata. Tapi dalam masa sama, penekanan mengenai perkara ini tidak datang dan pun tidak difahami secara menyeluruh oleh masyarakat, dan itu satu perkara. Dan juga doktor, akhirnya juga nanti kelonggaran ini juga menuntut kepada kawalan kendiri masyarakat secara lebih menyeluruh, kerana kita akan terdedah kepada risiko daripada mereka yang belum divaksinasi pertama contohnya, dan juga mereka yang belum divaksinasi ataupun warga mas dan juga kanak-kanak juga terdedah kepada risiko kejangkitan COVID-19 walaupun ada kelonggaran-kelonggaran diberikan. Bagaimana kita menguruskan kelonggaran dan kebebasan yang diberikan ini? Begini, saya jawab yang pertama dahulu tentang mask tadi. Dari segi penggunaan pelitup muka, N95 ini sebenarnya memang dia adalah satu standard yang dicadangkan untuk diguna pakai bagi mengekang penularan COVID-19 dan juga beberapa hazard yang ada di dalam persekitaran kita. Tetapi dalam masa yang sama kita kena lihat kemasukan penyebaran COVID-19 ini kadang ada dua ni, daripada persekitaran kepada individu dan ada juga daripada individu kepada persekitaran. Jadi keluar masuk mask N75 ini ataupun mask N95 ini sebenarnya dia boleh mengekang, tetapi dalam masa yang sama keboleh-dapatan mask N95 sama ada di luar bandar, di kawasan bandar juga adalah agak terhad. Dari segi kos juga ianya adalah agak mahal berbanding dengan mask-mask lain. Walau bagaimanapun saya lihat dari sudut pengurusan risiko,
cukup memadai untuk kita menggunakan mask yang sedia ada, tetapi mungkin boleh digunakan sebanyak 1 lapis atau 2 lapis atau ada yang menggunakan sehingga 3 lapis. Tetapi kalau kita boleh dapat N95, mengapa tidak? Kita gunakan sebab itulah yang terbaik. Tetapi worst come to worst, daripada tiada, jadi itulah yang sepatutnya ada. Saya cukup yakin sebenarnya kita kena lihat juga keupayaan masyarakat dan komuniti kita dalam mengadaptasi semua standard-standard ataupun piawaian kawalan yang ada. Memang piawaian kawalan untuk setiap penyakit berjangkit ini ada mempunyai pelbagai tahap. Tetapi kita dalam menangani COVID-19 dan berdasarkan pengalaman 2 tahun, kita baru-baru ini juga dikejutkan juga dengan masyarakat juga terkejut dengan pemakaian mask yang mempunyai tanda sirim. Kenapa 2 tahun kita memakai mask tanpa sirim, tetapi kenapa baru-baru ini baru kita ingin mengutarakan pemakaian mask dengan pengesahan sirim? Sebab itu merupakan piawaian yang tertinggi. Tetapi macam saya katakan tadi, keupayaan masyarakat juga perlu diberi perhatian. Saya lihat dari sudut pengawalan risiko, daripada data yang ada, sebenarnya dengan menggunakan mask yang sedia ada juga kita mampu. Tetapi ianya perlu disokong dengan kaedah ataupun program-program yang lain seperti penjarakan, kawalan diri, disiplin. Seperti mana yang Fitri maklumkan sebentar tadi, disiplin masyarakat itu sangat penting. Saya melihat situasi kehadapannya dalam era kita memasuki ke fasa peralihan endemik ini, disiplin kendiri masyarakat sangat penting. Sebab itu kalau kita lihat dari pembentangan sidang media yang diberikan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin tadi, kebanyakan daripada SOP yang dimaklumkan itu banyak bergantung kepada disiplin kendiri setiap individu. Pemakaian mask, contoh dia di kawasan awam, sama ada kita nak pakai atau tidak bergantung kepada disiplin kendiri. Jadi bila ianya berbalik kepada disiplin kendiri, maka pengetahuan, maklumat, informasi terkini berkaitan dengan COVID-19 itu perlu dilengkapkan kepada masyarakat kita supaya mereka ataupun rakyat ini boleh membuat keputusan yang terbaik untuk diri mereka dalam menjaga atau mengekang penularan COVID-19 dirinya dan juga orang di sekelilingnya. Fitri. Dr. Samsul, bagaimana kita melihat juga kalau saya adalah pemilik perniagaan premis makanan contohnya ataupun pemilik perniagaan, ini ada satu perkara SOP yang kita dah terbiasa selama 2 tahun. Adaptasi itu perlu dilakukan dan juga pengawal selian supaya kawasan perniagaan kita selamat satu perkara. Itu belum lagi kita mungkin akan berhadapan dengan kekeliruan di premis persekolahan contohnya, di kalangan kanak-kanak, di kalangan institusi pendidikan, ibu bapa yang ingin menghantar anak ke sekolah. Anak saya ini nak kena pakai mask lagi ke tidak? Bagaimana dengan kawasan mereka bila anak-anak ini ada yang tidak divaksinasi dan sebagainya? Tidak terhenti setakat sidang media tadi. Ada penerangan dan juga perincian yang melibatkan pemegang taruh yang lain perlu diambil kira. Bagaimana Dr. Samsul melihat bahawa ada lagi sektor-sektor lain, pendidikan, mereka yang berada di bahagian peruncitan dan sebagainya. Bagaimana itu dapat diselaraskan dengan baik? Baik, begini. Kita perlu ingat bahawa setiap SOP yang dibangunkan di peringkat ataupun SOP yang diumumkan secara general atau secara am kepada masyarakat suatu penerangan tadi, ianya bersifat secara umum ya. Walau bagaimanapun setiap organisasi seperti yang Fitri cakap tadi, bahawa ianya perlu melihat juga risiko-risikonya yang tersendiri. Contoh, pihak sekolah dia mempunyai risikonya yang tersendiri. Syarikat-syarikat ataupun organisasi tempat kerja dan sebagainya, ianya juga mempunyai risikonya yang tersendiri. Inilah yang perlukan setiap organisasi ini untuk duduk bersama dan berbincang menggunakan pengalaman selama 2 tahun yang lalu itu, bagaimana untuk menambah baik SOP yang sedia ada kepada perkara-perkara yang lebih baik. Jadi kita semua harus faham bahawa dalam peralihan kita dengan mendapat
pengumuman SOP yang baru daripada Kementerian Kesihatan, jangan kita terlalu tergopoh gapah dalam mengikuti sesuatu SOP itu. Jadi kalau kita lihat tadi pun tempoh yang diberikan kepada kita adalah bermula pada 1 Mei. Tapi saya mohon kepada masyarakat, kepada komuniti semua, jangan kita pada 1 Mei je kita terus terkinja-kinja, terus saja melaksanakan apa yang perlu dilakukan atau yang diumumkan tadi. Tetapi kita lakukan macam saya katakan tadi secara berhemah, secara cermat dan selamat. Tidak perlu tergopoh gapah kerana yang paling utama pada kita adalah tidak ada penularan atau jangkitan baru COVID-19. Penggunaan MySejahtera memang sangat relevan lagi. Dan ini sebenarnya akan membantu pihak Kementerian Kesihatan dalam menambah baik kelonggaran SOP yang diumumkan hari ini. Dr. Samsul, antara perkara penting juga yang diumumkan sebentar tadi ialah kelonggaran untuk pengembara warga negara dan bukan warga negara yang baru tiba di Malaysia. Kalau sekarang ni mungkin kena ambil test dulu sebelum tiba di Malaysia, tetapi sekarang tidak perlu lagi ujian pengesanan COVID-19 sebelum berlepas ke Malaysia dan juga semasa ketibaan digugurkan untuk mereka yang sudah pun lengkap vaksinasi 13 tahun ke atas dan mereka yang punya sejarah jangkitan COVID-19. Tapi kalau tak lengkap tu masih lagi kena melalui kepada ujian pengesanan dan juga pengujian COVID-19. Apa yang kita boleh pelajari sejak kita buka sempadan sejak 1 April yang lalu? Bagaimana kita, kalau dulu 1 April kita rasa kita gusar juga apabila pengembara luar negara boleh masuk ke negara kita. Kita risau kalau ada jangkitan-jangkitan varian baru ataupun jangkitan-jangkitan baru daripada negara luar. Tapi selepas sebulan, dunia juga sudah berubah. Bagaimana ini adalah satu langkah yang terbaik untuk kita ambil? Tak perlu lagi kita nak buat test kalau nak balik ke Malaysia. Ya, saya faham. Mungkin ini SOP ini dibangunkan berdasarkan data dan kajian semasa. Kalau kita lihat mereka-mereka yang telah divaksin dan trend penularan jangkitan COVID-19 bukan saja di negara kita, malah di seluruh dunia sekarang dilihat menurun dengan adanya vaksinasi. Jadi kita tidak boleh nafikan dari segi data menunjukkan bahawa keberkesanan dos vaksinasi yang lengkap ini boleh menyumbang kepada penurunan. Jadi dari soal perentasan sempadan apabila mereka telah lengkap dos vaksinasi sebanyak 2 dos atau telah lengkap status vaksinasi, memang sebenarnya dari segi risiko untuk penularan atau jangkitan COVID-19 itu agak rendah. Walau bagaimanapun, bagi mereka-mereka yang mempunyai gejala atau mempunyai simptom, tetap memerlukan mereka untuk melakukan ujian pengesanan ataupun ujian RTK, PCR semasa ketibaan. Yang itu saya rasa cukup jelas. Jadi cuma mereka ini yang tidak ada gejala, yang telah lengkap vaksinasi, memang kalau saya lihat dalam keadaan sekarang, tidak ada masalah, memang boleh terus masuk ke dalam negara. Tetapi apabila mereka telah mula menunjukkan sebarang simptom atau gejala, maka adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk melakukan ujian pengesanan COVID-19 dan segera melaporkan atau mengamalkan TRIIS tadi, iaitu trace, iaitu trace, inform, seek, report, isolate. Ya, Doktor, akhirnya sudah pasti berita ini melegakan, menggembirakan, khususnya nak berhari raya Aidilfitri ini. Tapi pesanan doktor kepada mereka yang mahu beraya, pesanan masyarakat secara keseluruhan rakyat Malaysia apabila mendengar kelonggaran-kelonggaran ini, apa yang perlu lagi kita boleh lakukan? Ataupun adakah kita boleh berlapang dada ataupun rasa selesa semata-mata kerana bahaya COVID-19 itu masih lagi ada? Pada pandangan doktor, apa nasihat doktor? Ya, kita sebenarnya masih ada lagi pembahayan, kita masih lagi dengar dengan Omicron XE-nya, kita dengar dengan varian-varian barunya dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh berada di dalam takut ataupun takungan yang lama, sentiasa takut untuk bergerak ke hadapan. Jadi sebagai langkah yang positif, kita bergeraklah ke hadapan, tetapi bergerakkan kita itu dengan lebih berhati-hati. Dan yang paling penting sekali bagi nasihat saya adalah
supaya kita mengangkat aspek ataupun elemen keselamatan dan kesihatan diri dan juga orang sekeliling sebaik mungkin. Kerana menjaga keselamatan diri dan juga menjaga keselamatan orang lain di sekeliling juga merupakan salah satu ibadah yang utama dalam agama kita.